Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi. Masih lagi Ustaz diizinkan oleh Allah SWT untuk membuat video ni. Video ni bertujuan untuk menerangkan dengan lebih jelas kepada awak semua berkenaan apa yang Ustaz akan sampaikan. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini Ustaz akan ajarkan untuk subjek fiqh. Bagi siapa yang ada buku ni boleh buka Okey. Hari ni tajuk apa? Okey, sebelum tu Ustaz nak awak semua berada dalam keadaan yang selesa, bersedia dari segi fizikal dan juga mental. Okey, untuk awak bersedia untuk menerima apa yang Ustaz akan nak sampaikan pada hari ini. Tak lama, kejap je. Okey, dan topiknya lebih terperinci. Okey, tajuk apa Ustaz nak sampaikan hari ni? Tajuk dia cara melakukan solat secara mengiring. Subtopik ini adalah di dalam topik besar, iaitu solat ketika sakit. Solat ketika sakit. Solat ketika sakit Ustaz bagi itu ada 3. Yang pertama, solat ketika duduk, mengiring dan melentang. Okey, duduk Ustaz dah masuk dah, solat duduk atas kursi, solat ketika duduk iftirash. Okey, hari ini Ustaz nak masuk tentang solat, cara melakukan solat ketika mengiring. Ni untuk orang sakit kalau yang tak sakit jangan buat sakit jangan cari penyakit orang kata. Jadi Ustaz nak terangkan awak cara solat ketika mengiring. Okey, ni cara dia. Okey, mengiring tu macam mana? Okey, awak boleh buka buku muka surat 47. Okey, muka surat 47. Okey, buka buku tab muka surat 47. Ni. Okey, Ustaz akan terangkan. Okey, keadaan mengiring macam mana? Awak anggap ini whiteboard ni adalah dinding. Whiteboard ni adalah lantai. Okey, Ustaz tu macam ni. Okey, mengiring. Ini keadaan mengiring. Okey. Yang pertama, kita tengok. Yang pertama adalah i'tidal. Kedudukan i'tidal ni macam mana? Diangkatkan kepala semula. Kenapa kepala semula? Sebab sebelum i'tidal tu kita sujud, betul? So bila mana keadaan i'tidal, kita mengiring, sujud, kita mengiring, angkat balik kepala. Ini adalah keadaan i'tidal. Okey. Seterusnya yang kedua. Yang kedua adalah rukuk. Bagaimana keadaan rukuk? Rukuk dengan cara menundukkan kepala sedikit. Tundukkan kepala sedikit. Macam ni. Tundukkan kepala sedikit. Itu tanda awak rukuk. Okey. Yang ketiga adalah sujud. Sujud ni macam mana? Tundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk. Okey, tundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk. Ini adalah keadaan sujud. Itu adalah membezakan adalah rukuk dan juga sujud. Okey, itu keadaan dia. Tadi awak rukuk macam ni. Bila awak sujud, pastikan tundukan awak ni adalah lebih rendah, tunduk lebih sikit daripada rukuk. Gitu. Okey. Itu adalah cara untuk awak sujud. Bagaimana pula dengan keadaan untuk doa qunut? Doa qunut ni tidak perlu untuk awak mengangkat tangan. Okey, kejap lagi kita akan tengok bagaimana keadaan dia doa qunut tapi tak angkat tangan. Yang kelima, memberi salam. Bagaimana kita solat secara mengiring ni? Macam mana solat mengiring ni untuk kita bagi salam? Semasa memberi salam tidak perlu nampak tak kat situ? Tidak perlu untuk menoleh kepala ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tak perlu. Memadai untuk awak hanya melafazkan sahaja. Okey, memadai untuk awak melafazkan sahaja. Nak bagi salam ni cukup awak melafazkan Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu toleh ke kanan ke? Tak perlu kan? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tak perlu untuk awak menoleh ke kanan dan ke kiri. Okey. Kita pergi kepada muka surat 48. Okey, bagi ada yang buku dah ada kat awak tu kan? Okey, buka muka surat 48. Okey. 48. Okey. Ini adalah melakukan solat secara mengiring. Yang pertama, mengiring menghadap dada ke arah kiblat. Okey. Pastikan dada awak menghadap ke arah kiblat. Okey, itu keadaan dia. Yang kedua, ini keadaan dia. Keadaan yang kedua ni, takbiratul ihram beserta dengan niat. Itu keadaan dia. Okey.
Kaki dia nampak tegak lurus, dada menghadap ke arah kiblat. Nampak dia angkat takbir, Allahu Akbar. Okey. Yang seterusnya muka surat 48, itu keadaan dia. Lepas dah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah berserta dengan surah. Okey. Ini keadaan dia. Tangan dia macam mana? Tengok ni. Still lagi, badan mestilah menghadap ke arah kiblat. Okey. Yang seterusnya adalah rukuk. Okey, rukuk tu apa boleh tengok? Rukuk kepala ditundukkan sedikit. Tundukkan kepala sedikit. Okey. Seterusnya awak buka muka surat 50, surat sebelah. Bila dah rukuk, kita bangkit sekejap. Ini adalah i'tidal. Okey. Pastikan tangan di sisi. Okey, ini keadaan i'tidal. Seterusnya adalah sujud. Awak boleh tengok Sujud itu adalah kepala ditundukkan lebih daripada rukuk. Ni yang Ustaz tunjuk tadi. Sujud. Kepala ni adalah lebih rendah. Ditundukkan lebih rendah daripada rukuk. Itu keadaan dia. Okey, ni keadaan dia macam ni. Nampak tak? Ni. Dia tunduk lebih sikit daripada rukuk. Okey. Seterusnya duduk di antara dua sujud. Muka surat sebelah 51. Duduk di antara dua sujud macam mana? Tu. Duduk di antara dua sujud. Okey, tangan di sisi. Okey, itu keadaan bagi duduk di antara dua sujud. Yang seterusnya ini Ustaz cakap ni. Baca doa kunut. Nampak tak? Tak perlu untuk mengangkat tangan. Ini keadaan untuk baca doa kunut. Okey. Macam mana pun dada, kepala, tangan kita, kaki kita mestilah menghadap ke arah kiblat. Okey. Seterusnya yang ke-9. Ini adalah keadaan untuk awak membaca tahiyat akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Nampak tak dia punya tangan tu? Okey. Kedudukan jari tu tahiyat akhir. Dan yang terakhir adalah memberi salam. Dia tak toleh ke kanan ke kiri. Memadai untuk Ustaz cakap tadi, memadai dengan melafazkan sahaja. Okey. Itu adalah keadaan bagi orang yang solat mengiring. Ini untuk Ustaz, untuk orang yang sakit. Dia solat, dia tak boleh nak duduk, dia tak boleh nak atas kerusi, nak berdiri tak boleh, dia hanya boleh mengiring. Menelentang pun tak boleh. Kalau menelentang di belakang dia sakit, so dia hanya boleh mengiring. Okey. Macam mana keadaan sekalipun, solat tetap kena pandai. Alhamdulillah. Ustaz harap sangat-sangat awak kat rumah tu tolonglah darjah 5 kan, solat dalam keadaan macam mana kita sekalipun, solat tetap kena solat. Bahkan kalau kita dah tak boleh nak buat apa dah, kita tak boleh nak duduk, tak boleh nak miring apa semua, last sekali kita nak guna apa? Nak solat? Tahu pun guna mata pun nampak. Nak katanya betapa pentingnya solat ni, betapa kita ni tetap kena solat. Jangan jadikan sakit itu sebagai alasan. Okey, itu saja. InsyaAllah minggu depan next Ustaz akan cerita pula bagaimana keadaan cara untuk solat menelentang. Okey, yang ni dia boleh melentang lah. Bagaimana keadaan dia? Kita tunggu minggu depan. Tunggu video yang seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum tu sekiranya awak ada soalan, boleh awak terus merujuk kepada saya, terus PM saya pun tak ada masalah. InsyaAllah saya berjawab, saya akan jawab. Yang mana saya tak boleh jawab, nanti saya hold dulu, saya cuba cari jawapan yang awak nak tanya tu, dan saya akan sampaikan kepada awak. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.